Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 12. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan tentang hasil tugasan kami yang bertajuk Persepsi Majikan atau Ketua terhadap Graduan Universiti Awam. Oleh itu, pendidikan dapat didefinisikan sebagai satu proses untuk mengembangkan lagi sosial, intelek, emosi dan fizikal seseorang untuk menambah pengalaman dan pengetahuan untuk kehidupannya. Selain itu, pendidikan yang tinggi juga boleh menjadikan seseorang itu memperolehi pekerjaan yang lebih bagus. Malah, bukan itu sahaja, pendidikan juga dapat memberikan kuasa kepada mereka untuk bersuara, meluaskan pemikiran dan pandangan kepada graduan-graduan lepasan universiti yang akan meneruskan dunia di dalam alam pekerjaan. Oleh itu, terdapat juga beberapa penglibatan dan sumbangan graduan di dalam pekerjaan. Antaranya ialah kemahiran, kecekapan dan pengalaman. Sebagai contoh, graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi, kemahiran dalam penggunaan komputer amat memberikan sumbangan untuk mereka lebih berjaya di dalam pekerjaan. Malah, kecekapan yang cepat dan pantas dalam setiap tugas yang dilakukan oleh mereka amat memainkan peranan seorang graduan tersebut untuk terus berjaya di dalam kejayaan dan pengalaman sebagai seorang graduan di universiti. Seterusnya, antara cabaran bagi seorang graduan dalam memilih kejayaan adalah ketersediaan dengan faktor luaran seperti ekonomi dan polisi sekarang, di mana mereka juga perlu bersedia dalam pilihan kejaya, minat kejaya dan membuat keputusan, di mana graduan perlu mengetahui perkembangan dunia dan ekonomi sekarang untuk memudahkan mereka membuat perancangan yang lebih baik. Kemahiran bertutur di dalam bahasa Inggeris juga merupakan salah satu cabaran bagi graduan sekarang yang perlu fasih berbahasa Inggeris untuk mencapai syarat yang diperlukan dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, terdapat beberapa data-data graduan yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan panduan dengan menggunakan statistik data yang dapat dinilai dengan teliti bagi mengenal pasti jumlah graduan tersebut. Oleh itu, berikut merupakan data-data bagi para graduan yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2014 sehingga tahun 2018. Dalam statistik ini telah menunjukkan bahawa graduan pada masa kini telah mencapai tahap kebolepasaran terutamanya dalam pekerjaan. Ini akan memberikan kesan yang sangat mendalam kepada para graduan yang telah menamatkan pengajian di peringkat universiti dan sebagainya. Dapatan kajian sesi temu bual dijalankan pada Isnin pukul 9 malam melalui aplikasi Webex bersama pengurus syarikat Empire Emas iaitu bersama Encik Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Yusof. Marilah kita lihat video sesi temu bual dijalankan. Rasa macam kita tahu juga syarikat Cik Aiman ni ada ambil pekerja ke ataupun staff sebagai student ke, ada ke? Okey, buat masa law ni ada ambil staff, law ni dah satu orang. 1, 2, 3, 4, lebih kurang 8 lah, 8 orang. 2 student, 3 baru habis belajar lah kayaknya, student lah, umur lebih kurang Aiman juga. Lepas tu 2 orang tu dah umur dah 30 lebih. 2 orang lelaki isteri, lelaki apa suami isteri. Lepas tu 2, 3 orang, 2, 5, 6, 7, 8 lah. Lalu ni 8 orang. Aiman pun bekerja walaupun milik syarikat sendiri tapi Aiman pun bekerja. Aiman pun ada gaji sendiri. Kan? Tapi Aiman kata ada untung tu, gaji kita. Kan gaji sendiri ada juga sebulan tu. Bulan-bulan tu gaji juga. Aiman kata untung tu boleh je owner nak guna sebab enterprise kan. Jadi keseluruhan pekerja tu termasuklah Aiman sendiri 8 lah, 8. 9. Seorang dekat Langkawi. 9 orang. Buat masa sekarang ni 9. Nak tahu macam apa persediaan yang perlu graduan tu lakukan macam sebelum dia masuk kerja, apa yang perlu dia sediakan atau apa yang dia perlu prepare lah maksudnya sebelum dia kerja dengan Cik Aiman. Okey. Graduan yang sebelum nak masuk kerja ni, graduan kena perlu prepare. Ini bukan, orang kata apa, ni bukan pendapat Aiman lah, ni pendapat semua lah. Anda pun tahu, first kali kehidupan bekerja dengan kehidupan graduan ni memang sangat berlainan. Kan, memang sangat berlainan. Kalau boleh, kalau saya pun kalau boleh undurkan masa balik, baik saya belajar daripada bekerja. Sebab betul, stres, bekerja ni stres. Jadi, bila nak masuk dalam pekerjaan ni, first kali kita kena sedia mental dan fizikal lah. Sebab lain tau, memang lain. Kita dulu belajar, ada juga orang kata gap untuk kita rehat. Bekerja ni memang tak ada gap. Kan, kadang-kadang nak main set pun tak boleh. Kan, jadi kita kena bersedia dari segi fizikal. Kan, contohnya kalau kita, tak kisahlah kerja apa, contoh kita juru ukur tanah sebagainya. Kan, jadi
kita dulu duduk aircon sebagainya. Tapi bila kita pergi ke pekerjaan, kita dapat offer untuk jadi juruukur. Contoh. Jadi terpaksa duduk dalam matahari yang panas sebagainya. Tapi dari segi fizikal kita tak bersedia. Kan kita tak boleh kena panas sikit sebab dulu kita duduk masukkan aircon. Jadi dari segi fizikal pun kita kena bersedia. Akhirnya semua soalan sudah terjawab. Tamatlah sudah sesi temu bual bersama pengurus syarikat Empire Emas. Okay, dalam bahagian perbincangan, berdasarkan daripada bahagian A, membincangkan secara menyeluruh tentang maklumat yang diperolehi melalui temu bual di antara pengurus syarikat Empire Emas YL dengan kami sebagai penemuduga, yang mana kami ingin mendapatkan maklumat penting berkaitan dengan syarikat yang telah kami pilih sebagai lokasi kajian tersebut. Seterusnya, dalam bahagian A ini juga sedikit penjelasan berkaitan dengan latar belakang informan ini, iaitu Encik Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Yusof baru saja telah menamatkan pengajian di Politeknik dan beliau telah membangunkan syarikat Empire Emas YL ini selama 2 tahun dari tahun 2019 sehingga kini sebagai seorang pengurus dalam syarikat dan mengikut strategi pembangunan dan perniagaan yang telah terpilih dengan baik. Kemudian syarikat Empire Emas YL ini juga telah dibangunkan pada awal sekitar pada 23 Jun 2020 dan telah membangunkan syarikat tersebut secara kecil-kecilan dengan menyewa satu kedai bagi tujuan untuk membangunkan kedai emas yang dapat menarik para pelanggan untuk turut membeli pelbagai jenis produk emas yang dihasilkan atas jenama syarikat tersebut secara berkesan. Seterusnya, dalam bahagian B, bahawa kami telah membincangkan berkaitan dengan syarikat tersebut secara lebih mendalam lagi, terutamanya bagaimana syarikat ini telah memilih kriteria-kriteria seseorang pekerjanya itu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang pekerja yang berkaliber dan sebagainya, serta sekiranya syarikat ini pernah mengambil pelajar-pelajar untuk menjalankan latihan industri dalam syarikat Empire Emas YL dengan baik. Menerangkan dari segi graduan sekarang ini perlu ada kemahiran yang asas seperti kemahiran komunikasi, kemahiran pandai dalam bidang pemasaran, supaya bila mana graduan ini juga memiliki kemahiran seperti ini, maka mudah untuk para majikan atau syarikat tersebut untuk memilih golongan graduan yang ada kemahiran seperti terutamanya melibatkan syarikat Empire ini, yang mana perlu memperkenalkan dan mempromosikan pelbagai produk emas dan sebagainya. Kesimpulan, secara keseluruhannya, persepsi majikan dan ketua terhadap graduan universiti menunjukkan dari pelbagai aspek yang mempunyai pandangan sendiri. Antara persepsi Encik Aiman berkaitan dengan graduan yang ingin bekerja ialah perlulah mempunyai pelbagai kemahiran. Salah satunya mahir menggunakan Word, Excel dan sebagainya. Begitu juga dengan kemahiran komunikasi amat penting kerana ingin bercakap dengan pelanggan dalam menjual barang emas sehingga dapat menarik perhatian pelanggan untuk membeli barang yang dijual. Manakala bagi pendidik semua graduan perlu ada juga, akan tetapi kemahiran sangat penting untuk memenuhi syarat yang dikehendaki dalam syarikat Empire Emas YL, terutamanya kemahiran untuk menjana pendapatan melalui pemasaran yang baik. Dengan menjana pendapatan dapat memperkembangkan lagi syarikat tersebut. Bagi bahagian rujukan pula, kami telah menggunakan kaedah rujukan melalui sumber-sumber data untuk mendapatkan maklumat dan informasi yang lebih lengkap. Antara rujukan ialah Jurnal Komunikasi Malaysia yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Hashim dan Abdul Rahman, iaitu tentang isu kebolehpasaran graduan di Malaysia. Selain itu, bagi rujukan yang kedua pula ialah kami menggunakan kaedah rujukan bagi hasil temubual kami, iaitu tentang latar belakang syariah mengenai syarikat Empire Emas YL yang diterbitkan oleh Muhammad Nur Aiman bin Yusof pada tahun 2002. Rujukan yang ketiga ialah kami mendapatkan sumber-sumber data daripada rujukan statistik siswa ZAH 2020 yang diterbitkan oleh Yusof pada 27 Julai 2021, iaitu tentang cabaran graduan dan inisiatif kerajaan, di mana rujukan yang kami gunakan ini dapat membantu bagi melengkapkan lagi segala info dan juga maklumat. Untuk bagian lampiran, gambar 1 menunjukkan logo yang digunakan oleh syarikat Empire Emas YL, manakala gambar 2 menunjukkan sesi bergambar dengan Encik Aiman selaku pengurus syarikat Empire Emas YL selepas tamatnya sesi temu bual dijalankan.